Kedua, nak ikat dengan apa? Yang kedua, kita ikat dengan amalan. Amalkan insya-Allah. Berapa banyak ilmu-ilmu yang kita tahu tak lekat kat kepala kita. Sebab apa? Kita tidak amal. Ustazah ambil contoh tuan-puan, ni Nabi yang sebut, Nabi yang ajar. Hendaklah kamu tidur dalam keadaan akhir kalimah kamu adalah seperti ini. Ni saya bacakan apa yang seperti itu tu. Satu hari dulu Ustazah hafal tuan-puan, tapi jujur-jujur cakap sebab tak beramal. Jadi bila nak tidur tu tuan-puan, tak amal benda yang kita tahu tu. Ya dek, kena tak cik ni. Ya, tak amal ilmu yang kita tahu tu tuan-puan sekalian, hilang. Kena cari balik. Sebaiklah alhamdulillah ada catat. Kalau amal pun tidak, catat pun tidak, tak jumpa. Bila jumpa balik tuan-puan sekalian, ya Allah, ya Tuhan, aku tulis dulu. Nabi kata apa? Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salah thumma ittaji' ala shiqqika al-ayman wa qul. Ini Nabi cakap. Bila kamu nak tidur malam, dia nak suruh beramal. Bila kamu nak tidur malam, pergi ambil wuduk macam mana wuduk yang kamu ambil untuk kamu solat. Makna bukan ambil wuduk cincai-cincai, tidak. Cincau air, cincai lain, ya. Bukan ambil wuduk main-main, tidak. Tapi Nabi kata apa? Bila kamu nak tidur malam, pergi ambil wuduk macam mana kamu ambil wuduk untuk salat. Masya Allah. Sebab apa tuan-puan? Salat nak bertemu Allah kan, ambil wuduk. Ya, yang sebaik-baik kita boleh ambil wuduk, meraihkan semua rukun-rukun. Tidur ni pun boleh jadi kita akan bertemu Allah. Sebab apa? Sebab masa kita tidur, roh kita keluar. Mungkin roh tu akan balik semula kepada jasad kita, atau mungkin terus dipegang oleh Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tengok Allah ajar. Nabi ajarkan adab. Kamu nak tidur malam, kamu ambil wuduk macam mana kamu nak salat. Kemudian kamu tidur di atas lambung kanan. Dan kemudian kamu pun berkata, kamu pun berdoa, kamu pun menyatakan apa dia? Yang ni Ustaz kata tu, tak amal tuan-puan, lupa. Alhamdulillah ada catatan, ingat balik, mudah-mudahan dapat amal balik. Allahumma lak, Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja' wa la manja illa ilaik, amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Nabi kata, waj'alhunna akhira ma taqul. Jadikanlah kalimah-kalimah itu yang terakhir yang kamu cakap sebelum kamu tidur. Baik, kita buat survey sikit. Siapa yang ada baca ni sebelum dia tidur malam? Sila angkat tangan. Doa lain sah tak Ustazah? Kau ada nak tanya kan? Boleh, saya faham. Mungkin kita baca Bismikallahumma ahya wa amut, atau baca 3 qul. Ya boleh, tu ada asasnya daripada Nabi juga kan, ya. Baca 3 qul. Yang ini akhir kita nak baca sebelum tutup mata. Tapi yalah, ini padahal Nabi yang sebut, Nabi yang ajar. Dan subhanallah muslimat sekalian, maksud yang terkandung pada apa yang Nabi ajar ini terlampau hebat. Tuan-puan kalau nak hidup ceria, bahagia, happy, ya, tenang, lapang, tak sempit, cuba amalkan doa ni. Saya cerita dengan tuan-puan, Ustazah dulu amal, masa tu susah nak tidur malam. Masa tu ada penyakit macam apa nama dia? Insomnia, ya. Susah nak tidur malam. Jadi macam-macam cara buat. Padahal masa tu mungkin ada ketidakseimbangan hormon kan, ya. Jadi kita susah nak tidur malam walaupun dah penat siang, tak boleh tidur.
Ya, tak boleh tidur, jumpa doktor, ambil ubat. Penyakit apa ni? Badan dah penat tapi tak boleh tidur. Tapi subhanallah tuan-puan sekalian, inilah doa yang alhamdulillah tidur. Jangan baca sekarang takut habis semua tidur ke. Ya. Baca, tidur. Sebab apa? Sebab konten doa tu sangat hebat. Merawat macam-macam penyakit dalam hidup kita. Tak boleh tidur ni penyakit. Entah-entah penyakit jiwa juga, penyakit daripada hati kita. Apa tadi yang disebut dalam doa tu? Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku serahkan jiwaku kepada Engkau. Aku serahkan hidupku pada Engkau. Serah hidup pada Engkau. Tuan-puan, siapa sini pandai berenang kat tangan? Tak ramai yang pandai berenang ya. Okey. Tuan-puan, tak apalah tak pandai berenang pun dengar jugalah. Ustaz nak buat analogi tu terkait dengan cerita-cerita dalam sungai, dalam kolam, ya. Okey, tuan-puan pernah tengok tak anak cucu kita ke masuk kolam? Kan budak-budak suka kolam kan? Masuk kolam terapung dia. Kan anak-anak kita pandai kan? Walaupun dia cabi, dia boleh terapung. Okey. Untuk terapung dalam air ni tuan-puan sekalian, dia kena apa? Dia kena lepaskan betul. Jangan ditahan-tahan ni. Kalau kita tahan-tahan, jatuh kan dia jatuh tak mau dia terapung. Dia kena lepaskan. Ustazah belajar berenang tapi sampai sekarang tak berjaya. Lepas tu belajar terapung pun tak berjaya. Tapi Ustazah tahu macam mana cara yang cikgu tu ajar. Dia kata, Ustazah, tak payah fikir tenggelam ke apa ke, lepaskan betul-betul tubuh tu, terapung je. Nanti dia akan terapung. Tak mampulah buat tuan-puan. Kaki kanan tu nak juga pijak bawah, tak percaya. Takut kadang kepala masuk dalam air dulu, kaki ke atas. Jadi sampai kesudah tak boleh terapung. Perasaan tu tuan-puan, Ustaz cuba buatkan satu gambaran ni. Perasaan tu macam tu lah. Macam mana orang pandai terapung? Orang tu lebih faham apa yang Ustaz cakap. Serahkan segala-galanya pada Allah. Tak payah nak apa? Nak campur-campur tangan lagi tak payah. Macam tu lah betapa tenangnya bila kita cakap Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Dah, tidur. Apa nak fikir-fikir lagi? Ya, ini tak cakap serah pada Allah. Kepala fikir tu pagi esok apa nak masak ni, topong tak ada. Sebab tu payah tidur. Nampak tak tuan-puan? Dah belum bangun lagi. Kita kan belum bangun. Pagi esok belum sampai ni, kita poning-poning malam ni buat apa? Tidur. Sekarang waktu tidur. Segala urusan hidup kita ni serah ke Tuhan. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik, dan aku hadapkan wajahku padamu ya Allah. Macam tu rasa nak tidur ni tuan-puan. Ya, ini tadi cerita apa ya? Cerita tak amal. Ikut ilmu dengan amalan. Ustaz bagi contoh, salah satu benda yang Ustaz buat dulu sebab tak sihat, lepas sihat tinggal. Lepas dah boleh tidur tinggal tuan-puan, tapi alhamdulillah ada catat. Wa wajjahtu wajhi ilaik, dan aku hadapkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku limpahkan serah segala urusan kepadamu. Wa alja'tu zahri ilaik, dan demikian juga lah tubuh badanku ini, belakangku ini, semualah ya kita berikan kepada Allah. Raghbatan wa rahbatan ilaik, dalam keadaan sangat mengharapkan Engkau ya Allah dan sangat takut kepada Engkau ya Allah. Macam tu nak tidur mana? Sebab tu orang tidur malam macam ni memang berkualiti tidur dia, memang sihat tubuh badan dia. Senang, lapang, serah semua urusan pada Allah. La malja wa la manja illa ilaik. Tak ada tempat nak kembali, tak ada tempat nak selamat kecuali kembali kepada Allah. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta. Aku telah beriman dengan kitab yang Engkau turunkan. Wa bi nabiyyikal ladzi arsalta, dan aku telah beriman dengan Nabi yang Engkau utuskan. Dah bismillah tidur. Tapi tuan-puan, bila kita tak catat, kita tak amal, maka ilmu tu hilang. Tapi percayalah, siapa dengar, siapa catat, siapa amal, seumur hayat insya-Allah
Allah akan tolong jagakan ilmu tu dalam kepala kita, jadi amalan kita. Ini contoh yang Ustaz bawa tuan-puan, ya. Sangat bagus baca, dapat tidur malam dengan lena. Tak perlu banyak, tak perlu lama tidur malam, yang penting berkualiti. Kenapa susah nak tidur malam? Sebab kita ni ibarat komputer, komputer tak shutdown. Berfikir tak habis-habis. Dah serah urusan kita pada Allah. Ya, tak payah fikir pasal kerja esok lusa tu, biar tidur dulu. Esok pagi kita start fikir balik, kok jaga. Ya, kok dikojok-kojok kat orang tak mau kojok lain dah kan, dah tak jaga ni. Tu dah cerita lain pula dah. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kita dah siap tadi kan? Kita dah siap sebelum tidur ni, dah nyurahkan hidup kita pada Allah. Yang ketiga tuan-puan, ilmu nak diikat dengan apa? Diikat dengan menyampaikan. Sampaikan. Jadi bila kita nyampai ni, ikat ilmu tu kuat lagi lah. Ya, kita sampaikan. Balik sekarang, tuan-puan sampaikan kat suami masing-masing. Agak-agak siapa dia nak sampaikan? Kat siapa dia nak sampaikan ni? Kat anak, kat cucu. Bukanlah balik kan tahu buat kuliah dah kan, dia tunggu dululah malam sekarang lepas maghrib kan kata ni Wan nak buat usrah ni duduklah apa cerita ni Wan, cucu kita kan tak ada. Ilmu ni diikat dengan 3 perkara. Cerita tu pun tak apa. Kalau tak, tanya lagi 2 tahun, lupa ya ikat dengan apa? Dengan tali ke Ustazah? Lupa. Ya, tapi bila kita menyampaikan, dia lebih kuat dalam ingatan kita. Muslimat yang dikasihi sekalian, itu yang pertama, muslimah yang dahagakan ilmu. Disebut oleh Nabi SAW, manhuman la yashba'an, manhum fil ilmi la yashba' minhu, wa manhumun fid dunya la yashba' minha. Ada 2 orang, ada 2 pemburu yang tak pernah rasa kenyang. Dalam hidup ni, ada pemburu yang takkan pernah rasa kenyang, kata Nabi. Yang pertama adalah pemburu ilmu. Pemburu ilmu takkan cepat rasa kenyang tak payah dah belajar baginda. Tak ada. Ayat-ayat tu tak keluar. Ya. Nak pergi mana tu makcik? Nak belajar solat khusyuk. Tak apalah, kita dah belajar tingkatan 3 marin. Tak ada. Ya. Sebab orang yang menuntut ilmu ni pemburu yang tak pernah kenyang. Nak tahu, nak belajar, nak diperingatkan. Yang kedua, manhumun fid dunya. 2 yang Nabi sebut ni, tuan-puan sekalian, satu baik, satu tak baik. Satu baik apa dia? Pemburu ilmu tak pernah kenyang. Yang kedua yang tak pernah kenyang adalah pemburu dunia. Pemburu dunia juga tidak pernah kenyang. Dia tak pernah kenyang. Walaupun dah menggigil dah lutut tu kan, ya Allah, kalau namanya pemburu dunia dah nak juga, kedokut juga, bakhil juga, tamak juga. Sebab Nabi dah sebut, pemburu dunia tidak pernah rasa puas dan tidak pernah rasa kenyang.